Okay, jumpa saya lagi. Saya Zainal daripada Proton Regal Motors Petaling Jaya. So hari ni saya nak cerita pula berkenaan dengan Iris baru yang kita dah launching 5 hari bulan Ogos hari tu. So hari ni saya nak buat perbezaan antara Iris Active dan Iris Executive lah. Okay, kalau kita nak tengokkan perbezaan dengan Iris sebelum ni, kita dah tukar memang facelift yang baru lah. Okay, kalau ikutkan depan dia ni pun dah seakan-akan macam X50. So kita pun dah tukar lining dia dekat sini warna hitam. Dan tema kita still sama, New Infinite Wave Grille. Kemudian logo Proton yang baru lah. Okay, logo Proton yang baru. Kemudian lips dia ni kita dah ubah nampak lebih sporty dan nampak lebih garang lagi. So dia warna grey dekat bahagian lips dia sini. Dan grill dia pun kita dah tukar, jadikan dia semacam honeycomb punya grill lah. Okay, kemudian dia pun ada datang dengan day running light. So dekat sini pun kita dah tukar new design. Day running light seakan-akan macam S50. Persona pun lebih kurang sama macam ni. Dan dia pun ada front sensor. Dan untuk bahagian luaran dia ni, kita dah tambah molding lah. Molding dekat bahagian untuk sport tayar ni tadi, molding. Cumanya dekat executive ni kita tak letak molding lah. So kalau active ni memang dia datang dengan molding. Kemudian dia pun ada new roof rails. Okay, roof rails, dan dekat rooftop dia kita buat warna hitam untuk nampakkan dia lebih sporty. Dan spoiler dia pun shark fin pun warna hitam. Kemudian bahagian bonnet belakang ni pun kita buat warna hitam. Dan emblem dia kita tukar aktif lah. So siapa yang pakai Iris Active saja akan dapat emblem macam ni. So kita dah tahu dah yang ini adalah Iris Active. Kemudian penambahan untuk bahagian lips dia ni pun kita dah tukar warna grey untuk nampakkan dia lebih sporty lagi. Okey. Kemudian warna dia pun kita dah tambah warna baru. Warna ni kita panggil warna citric orange lah. So warna citric orange ni sebelum ni ada dekat S50. So kita dah tengok warna orange ni memang salah satu warna yang top, yang banyak customer nak lah. Dan salah satunya warna ni hanya ada pada S50 dan Iris saja. Okey. So untuk 1.6 executive ni pula, okey, perbezaan antara dia aktif dan executive ni tadi, dia masih lagi ikut bumper yang lama. So cuma ada penambahbaikan dia dekat sini. Kita dah letak lining warna merah dekat sini. So nampak dia macam sporty. Okey, kemudian spoiler dia pun ikut warna body. Dan rooftop dia pun warna biru. Okey, dekat bahagian depan dia sama juga macam Iris Active. Cuma dekat sini dia ada lining warna merah lah. Iris Active pun ada lining warna merah. Depan dia memang sama. Kemudian dia punya sport rim dia lah. Kalau kita nak tengok perbezaan rim dia, kalau Iris Active ni, sport rim dia dekat luar ni, kalau kita tengok bunga dia bunga baru. So nampak lebih garang lagi, nampak lebih sporty. Dan dia dual tone lah. Dual tone ni bahagian belakang dia ni warna grey gelap. So kalau tengok dari jauh memang nampak cantik dan kemas dan garang lagi. Cumanya kalau dekat Iris 1.6 executive ni, dia bunga dia sama macam Persona lah. Untuk Persona executive sport rim yang sama. Cuma dia tak ada dual tone lah, dia alloy rim. Dan size dia size 16. Sama juga Iris Active pun 16 inch juga. Okey. Untuk perbezaan Iris Active dan Iris Executive punya seat, kalau kita tengok dekat Iris 1.6 Executive ni, okey, dia memang didatangkan dengan leather seat. Okey, leather seat dia memang warna hitam. So nampak lebih kemas lagi dan cantik. So untuk leather seat ni memang material yang bagus lah. So senang nak cuci dan tak serap air lah. Belakang dia pun sama.
sama juga leather seat. Dan material dia pun material sama. Dia pun datang dengan Isofix. Isofix ni untuk kita untuk letak baby. So kalau kata apa kita nak turun, sama juga button dia pun kita just dekat sini untuk kita turun lah. Nampak? So kita ada letak Isofix dekat sini. Okey. Tapi perbezaan dengan Iris Active ni, dia lebih kemas lagi. Okey, kalau kita tengok Iris Active ni, dia punya seat dekat sini. Okey. Nampak lebih sporty lagi. Dia memang leather seat dan dekat corak bahagian tengah sini dia ada corak baru dan benang dia nampak warna merah. So nampakkan dia lebih sporty lagi dan lebih cantik. Dan dekat sini dia ada logo Active. Nampak logo Active kiri kanan pun sama, passenger pun sama. Dan penambahan dia dekat door trim dekat sini. Kalau kita tengok door trim dia pun ada tulis Active. Nampak lebih cantik. So sebahagian driver, passenger sebahagian sebelah kiri dan bahagian passenger belakang pun sama. Door trim dia pun ada. Dekat sini. Nampak lebih sporty lagi. Dekat sini door trim dia pun ada tulis Active. Dia memang benang dia bukan stiker ke apa ke, memang dia benang dan dijahit. Okey. So ini bahagian dalam dia juga. Dan seal bag dia pun kita pun buat lain daripada yang lain lah. So selalu sangat kita buat warna hitam. So kali ni kita buat merah. So nampak lebih cantik dan lebih kemas lagi lah. Nampak lebih sporty. So kita cuba buat new trending lah. Okey. Dan dia pun ada datang dengan Isofix juga dekat sini. Okey, untuk baby chair. Kita nak letak baby chair. Dan kalau kita nak turun pun macam biasa, kita just tekan button kat sini dan boleh turunkan dia punya seat ni tadi. Sekejap nampak? So dia pun ada hook untuk baby chair tadi. Okey, macam sebelum ni kalau ikutkan kereta ni pun memang ada keyless entry. Okey, keyless entry dia sebagai contoh, kalau kita tak nak guna remote ni pun boleh. So untuk kita remote ni ada kat dalam poket kita. So dia pun ada keyless entry. So kalau kita nak guna, kita just tekan button dekat sini. So dia automatic kereta ni lock dan side mirror ni akan full lah. So nampak kereta ni dah lock. Kalau kata kita nak unlock, kita just tekan button ni balik, kereta ni dah unlock lah. So salah satu kemudahan untuk kita nak guna selain daripada remote. So tak payah susah-susah kita nak keluarkan remote tu tadi. Kunci tu kita boleh letak kat poket ataupun kita letak kat dalam beg lah. Untuk executive pun ada juga. Dia pun ada keyless juga. Dekat sini ya. Okey. Sama juga persona untuk Iris Executive kita ada. So untuk keluasan bonnet dia, kalau kita tengok perbezaan dia, Iris Executive pun sama. Okey, memang sangat luas. So kalau nak compare dengan compact yang lain, memang bagi saya memang kecil lah. So untuk compact Iris ni memang besar. Okey, dekat bahagian dalam dia sini pun sama. Ada sekejap ada spare tire dan jack juga. Okey. So kalau Iris Active pun sama. Dia pun ada keluasan bonnet yang sama. Okey, sama juga. Tayar spare dia pun ada dekat sini dan jack pun ada dekat sini. Okey. Okey, untuk bahagian dalam, untuk steering dia ni pun dia bagi leather tread juga. Tapi benang dia dekat steering ni warna merah untuk nampakkan dia lebih sporty. Dan dia ada lining merah dekat sini. Dan aircon frame dia pun, dia dah letak frame dia pun warna merah. Lining dia dekat sini. Kemudian dekat bahagian radio ni pun lining dia pun warna merah. Kemudian dekat sana pun sama, ada lining warna merah frame dia. Dan bahagian konsol center ni pun sama, nampak lining dia warna merah. Nampak lebih cantik lagi lah. So kalau nak ikutkan dia punya meter ni pun kita dah ubah. Dia punya meter ring dia kat sini warna merah. Tapi untuk safety features dia, meter dia, multi information dia pun sama juga macam Persona. So dia pun ada bagi tahu average fuel semua. Okey, distance to empty berapa minyak yang ada, journey time berapa enjin ni dah berjalan, dan meter digital, service reminder pun dia ada.
and brightness mode untuk meter ni pun ada, dan ada slot trip A, trip B untuk kita tahu sesuatu jarak tu tadi. Dan average fuel untuk 1 km pun dia akan bagi tahu dekat sini. So 1 km berapa liter minyak yang telah diminum lah. Okey. Kalau berkenaan dengan radio ni, okey, dia pun pakai radio yang sama, radio floating, dan dia memang 8 inch. Dia pun ada kelebihan dia sendiri. Dia pun ada voice command juga, voice command, and then dia ada USB player dekat sini, dan dia ada Bluetooth player pun ada dekat sini. Kemudian nak set aircon pun ada button dia dekat sini, macam fan level dan temperature dan mode semua pun dekat sini, selain daripada digital, selain daripada aircon punya digital kat sini lah. Okay, dia pun memang sama juga macam Persona Premier sebelum ni. Dia pun ada Jukes player, dia pun ada online weather. So dekat sini pun ada phone untuk kita hands free. Okay, kemudian media pun sama macam Persona Premium, untuk kita tengok, kita nak dengar radio ataupun music daripada USB atau Bluetooth. Kemudian sini foto, dia pun sama, boleh tengok daripada USB kalau kita nak tengok gambar ke. Ini theme pun sama. So dekat sini pun dia ada screen saver untuk kita tukar, untuk kita setting screen saver dia. Dan ini pun ada satu button video untuk kita tengok video melalui USB, dan online forecast lah untuk weather. Sama juga macam Persona Premium. Kemudian dekat sini dia pun ada online navigation untuk map. Okey, dia sama lebih kurang macam Waze juga. So kalau kita nak guna map ni pun boleh, sama ada kita nak guna voice command ataupun kita nak type address dekat sini pun ada, memang kita dah save. Okey, kemudian dia pun guna QD link untuk mirror link daripada phone kita lah. Kalau macam sebelum ni dia guna easy connection, sekarang ni kita pakai QR code saja. Tapi kita kena connect dulu baru kita boleh guna QR code. So next time kalau kita nak guna handphone kita punya application, kita just scan QR code dia saja, so dah boleh guna. Okey, untuk sebagai contoh voice command ni tadi, saya ulang lagi sekali, kalau kita nak guna voice command, kita boleh arahkan voice command dia, sama ada kita tekan button dekat sini, dekat steering ni. Okey, ataupun passenger pun nak guna voice command pun ada button dia dekat sebelah sini. Okey, sebagai contoh, kalau kita tak nak guna button, kita just sebut, "Hi Proton, who are you?" So sekarang ni kalau voice command ni, kalau kita guna Hi Proton tu tadi, so kita boleh arahkan dia. Sebagai contoh, kalau kita nak wake up dia, kita sebut Hi Proton ataupun kita tekan button dia tadi. Ataupun nak exit, kita just cakap exit ataupun cakap cancel. Atau kita nak tahu weather, kita just cakap how the weather today, how the weather kat Kuala Lumpur ataupun dekat bandar-bandar yang lain. Kita nak tahu date, time ataupun apa yang dia boleh digunakan. Sebagai contoh, kita nak tahu navigation pun kita boleh arahkan. Sebagai contoh, kalau kita nak open map, kita nak buka navigation tu tadi, kita just sebut open map, dia automatic akan keluar open map ni tadi. Nampak? Okey. Kemudian kalau kita dah nak tahu destination, contoh kita nak pergi KLCC, kita just cakap let's go to KLCC ke, let's go to my town ke, ataupun mana nearest food court ke, terpulang pada anda. Dan search nearby ni, contoh kalau anda nak search nearby macam I want to see, I need the fuel, ataupun kita nak pergi nearby supermarket, ataupun kita dah save address kita. Sebagai contoh, office kita dah save address dia dekat map tadi, kita just cakap go to office ke, go to home ke, ataupun jalan yang terdekat ke, recommend pun ada dekat sini lah. Kemudian music pun sama. Kalau kita nak play music, kita just sebut play music pun boleh. Okey. Ataupun kita nak guna Jukes tadi, just kita cakap tajuk lagu tu dan artis tu lah. Ataupun favorite yang kita dah save dekat dalam online music tu tadi. Kemudian kita nak volume up ke volume down pun boleh. Okey. Ataupun radio ni pun sama, kita boleh arahkan dia. Sebagai contoh, kita just cakap tune to frequency dia, ataupun kita dah save stesen radio tu tadi. Contoh kita dah save Hot FM ke, Era FM ke, Mix FM ke, apa ke. So kita just sebut tune in to Hot FM, macam tu lah sebagai contoh. Okey.
Kalau kita nak off radio pun sama, kita just sebut tune off radio ataupun radio off. Sebut macam tu pun boleh. Okey, ini salah satu kelebihan voice command yang ada lah, terbaru punya. Okey, kemudian dekat sini ada button hazard, double signal, dan untuk button lock juga. Kalau dia menyala tu maksudnya kereta ni dah lock lah. Kalau kita tekan lagi sekali, kalau tak ada keluar lampu tu maksud dia unlock lah. Okey, dan dia pun ada tukar baru, sama lebih kurang macam Persona. Dia pakai digital aircon lah. So dekat sini dia ada fan level. Dekat sini ada temperature kita nak set. Ni button-button aircon yang lain lah. Macam kita nak on aircon, kita kena tekan on button aircon ni. Kalau dia menyala maksudnya gas tu dah keluar lah. Kalau tidak nanti dia keluar angin saja. Ini heater, ni mode, dan ini sekelip lah. Okey. Kemudian dekat bahagian bawah ni pun dia ada extra compartment untuk kita letak barang. Sebagai contoh handphone ke kita nak letak, ataupun kita nak letak kad ke pun boleh. Macam kad Tessengo ke atau apa. Okey. Kemudian dekat sini ada 6 USB port. Yang bagusnya tu dia ada 6 USB port. 2 USB port charge dekat sini, dan satu lagi untuk media lah. Media ni kalau ada lambang Vogue ni untuk media lah. Media ni untuk kegunaan radio ni tadilah. Macam kita nak tengok movie daripada USB, nak dengar music daripada USB. Dekat sinilah dia punya media lah. Selain daripada tu, yang paling terbaik sekali Proton dah buat penambahbaikan, dia dah letak satu lagi USB port dekat sini. Untuk mudahkan kita. Untuk kita letak dashcam kat sini. So kita belilah wire yang pendek sikit dan cucuk kat sini. So nampak lebih kemas lagi. Kalau tidak macam sebelum ni kan, kalau kita nak letak dashcam, kita kena letak dashcam kat sini, kita kena cari soket pelak pula. Kena letak dekat bawah ni. So nampak tak berapa kemas lah. So sekarang ni Proton nak buat satu lagi USB port untuk letak dekat sini. Okey. Kemudian dekat sini dia ada 3 button. Kat sini ada button untuk parking sensor, front sensor. Ini untuk ESC off, dan ini untuk eco mode kalau kita nak guna eco mode lah. Dan dekat sini nampak, dekat sini frame dia pun kita dah ubah warna merah. Dan dia pun ada console box baru, dan dia pun ada armrest. Armrest dia ni pun kalau kita nak letak barang pun boleh. Dekat bahagian dalam dia ni dah memang ada extra compartment lah. Okey. So dan dia pun ada soket tambahan untuk kita gunalah soket tu. So kita nak letak apa-apa plug, so boleh guna soket ni. Okey. Untuk membezakan Iris Active dan Iris 1.6 Executive ni, kalau kita tengok dekat steering dia ni, dia steering yang biasa, tapi dia tak ada multifunctional steering lah. Tapi kalau untuk meter dia memang sama juga macam Iris Active tadi. Kemudian bahagian radio ni, okey. Dia perbezaan antara Iris Active dengan Iris 1.6 Executive ni lebih kepada untuk pemanduan. So kita pun ada buat satu Iris yang lebih kurang macam ni. So cumanya dekat radio ni pun dia ada juga touchscreen. So kalau kata apa kita nak search radio tu tadi, kita just tekan button search ni tadi, dia akan automatic search untuk kita. Kemudian kalau kata apa kita tahu channel tu tadi, okey, sebagai contoh, kita nak channel yang ni kan. So kita just tekan button star dekat sini, automatic dia akan save dekat slot empty yang ada dekat sini. Okey, itu salah satu fungsi untuk kita guna radio lah. Kemudian dia pun ada button untuk music. Music kat sini kita guna untuk sama ada Bluetooth ataupun USB lah. Kemudian button phone untuk kita guna hands free. Kalau kita dekat sini kita boleh scan lah Bluetooth device tu tadi. So kita boleh pair terus kalau dia dah connect tadi. Okey. Yang ini pula button untuk video. So button video ni melalui USB. So kalau kita nak tengok video melalui USB, kita masukkan USB dekat slot dia dekat sini, kita boleh tengok. Kemudian ini setting dia. So dekat sini kita nak adjust brightness dia pun boleh, display dia pun boleh, sama time pun kita boleh adjust, volume ke untuk media, radio ke, Bluetooth jawab phone ke macam mana, ataupun easy connection punya volume. Dan button untuk Bluetooth, untuk kita connect Bluetooth. Selain daripada tu, dekat sini pun kalau kita tengok, dia pun ada guna easy connection.
So dekat sini button easy connection tak kita kena download easy connection daripada phone kita. So kalau kita nak mirror link daripada phone kita, so kita kena mirror link menggunakan easy connection application ni tadi. Tapi kena ada kabel lah. So apa yang ada dalam phone kita tadi, bila kita cucuk kabel dekat USB daripada phone kita ke radio ni dekat bawah ni tadi, so automatic apa yang ada phone dia akan keluar dekat sini lah. Contoh kita nak guna Waze ke, nak tengok YouTube ke, Facebook ke, WhatsApp ke pun boleh. Okey, tapi kena ada kena download easy connection. Macam Iris Active tadi tak payah, dia guna sistem baru, dia pakai QR code lah. Okey, dekat sini pula kalau kita tengok frame dia tu warna silver. Untuk membezakan dia. Kalau macam Active dia merah, yang ni dia silver, dan frame aircon ni pun warna silver. Okey, kemudian dekat sini button double signal atau button hazard. Dekat sini pula button untuk kita lock kereta dan unlock kereta. So kalau kata lock, dia akan menyala, dan kalau kata nak unlock, dia tak menyala lah. Okey, so kita dah unlock kereta tu tadi. Dan sama juga dia dah tukar aircon berbentuk digital baru. So dekat sini untuk temperature level, dekat sini untuk fan level, sini untuk aircon punya mode, circulate dan mode dia lah kalau kita nak tukar. Okey. Kemudian macam biasa, memang saya cakap Proton dia dah ubah, dia ada bagi 6 USB port. Okey, salah satu USB port dekat sini untuk memudahkan kita letak dashcam. So boleh cucuk je wire dekat sini. Kemudian dekat bawah ni pun dia ada 2 USB, dia ada 3 USB port, 2 untuk charge dan 1 untuk media. Media ni yang tadi saya cakap tadi, kalau kita nak tengok movie ataupun kita nak dengar MP3 melalui sini lah. Dan dia pun ada button juga untuk parking sensor, untuk ASC off dan eco mode. Dan frame untuk console box ni dia warna silver, sama juga macam Iris Active, dia pun ada untuk compartment armrest dia pun leather, pakai leather treat. Dan dalam dia pun sama juga, ada soket tambahan untuk kita guna apa-apa jenis plug lah. Okey, atau kita nak letak sebagai USB pun boleh. Okey. So inilah antara perbezaan Iris Active dan Iris Executive. Okey, 6 USB port yang saya sebutkan tadi tu dia memang ada 6, satu dekat 3 USB port kat depan ni tadi. Iris Active pun sama. So 2 charge, 1 untuk media, 1 lagi dekat sini untuk dashcam, dan 2 di bahagian belakang lah. So passenger belakang boleh guna USB untuk kita charge lah. So dia ada 6. Okey, untuk harga dia, untuk Proton Iris ni kita memang ada datangkan dengan 3 jenis spek. Okey, spek yang pertama untuk Iris dia ada 1.3 standard dan harga dia baru 42,200. Okey, dan untuk Iris Executive harga dia RM49,429.15. Dan untuk Active RM56,622.07 lah. Okey, walaupun harga dia dah murah, tapi sekarang ni pun kita ada buat sales tax rebate yang government wawarkan lah baru-baru ni. So Iris ni pun kita ada bagi sales tax rebate. So kalau untuk sales tax rebate ni tadi, kalau untuk Iris standard sales tax rebate dia RM500. So daripada 42,200 tadi, bila tolak 500, harga dia lebih kurang dalam 41,700 lah. Kemudian untuk Iris Executive, dia ada 700 sales tax rebate. So daripada harga 49,000 tadi, so kalau kata apa tolak 49,400 tolak 700, so harga dia akan jadi 48,700 lah lebih kurang. Kalau untuk Iris Active, sales tax dia rebate tinggi lagi, lebih kurang dalam 800. So daripada 56,600 tadi, harga dia akan jadi 55,800 lah. So dengan harga yang 55,800 tadi, anda dapat banyak features yang baru. So kalau nak compare dengan compact lain, saya rasa kebanyakannya masih lagi guna sistem yang lama. So untuk model 2022 ni, Iris dah banyak improve, harga dia pun dah banyak turun lah. Okey. So untuk keterangan lanjut, kalau kata anda masih tak faham lagi,
So anda kalau kata nak datang untuk test drive ataupun nak jumpa saya, nak tanya pasal kereta Iris ni tadi, anda boleh call saya nombor 012 369 4541 ataupun boleh PM Facebook page Proton Riga Motors Petaling Jaya. Okey, terima kasih.